Bekas dan di-Pertua Negeri Sabah Allahyarham Tun Sakaran Dandai selamat dikebumikan di Makam Pahlawan Kota Kinabalu pagi tadi. Kehilangan tokoh disegani ini begitu dirasai keluarga, rakan pemimpin dan rakyat Sabah. Konstantin boleh perincikan. Baik Farhan Abilah, jenazah bekas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Sakaran Dandai selamat dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negeri Kota Kinabalu kira-kira 11.50 pagi tadi. Terdahulu, van yang membawa jenazah Allahyarham tiba di makam berkenaan pada pukul 11.16 pagi bersama kaki tangan hospital lengkap berpakaian peralatan perlindungan diri PPE. Antara kenamaan yang berada di Masjid Negeri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, bekas Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal serta ahli keluarga Allahyarham. Allahyarham Tun Sakaran merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-8 menghembuskan nafas terakhir pada usia 91 tahun di Hospital Green Eagles, Kota Kinabalu pada pukul 5.15 pagi tadi. Kehilangan tokoh yang disegani rakyat ini sememangnya dirasai keluarga, sahabat dan rakyat Sabah. Terutama sekali bimbingan yang diberikan kepada kami anak-anak bukan hanya bersifat hanya kasih sayang, tapi bimbingan kepada ilmu pengetahuan terutama sekali soal ini latar belakang agama ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga keluarga, anak-anak tabah dalam ujian ini, dan kita berdoa semoga Allahyarham Tun diberikan keampunan. Semoga semua amalnya semasa dia sebagai seorang pejuang dan sebagai pemimpin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau ini susah untuk mencari ganti. Dengan kelembutan beliau, dengan keraman beliau, dengan kemurahan tangan beliau, dengan nasihat. Hingga selama sejak 2005 saya ikut beliau, tak pernah satu kali pun saya dengar keluar dari mulut beliau untuk menghina orang lain, untuk menceritakan keburukan orang lain, hanya menceritakan kebaikan. Allahyarham Tun Sakaran dimasukkan Hospital Green Eagles pada 18 Ogos lalu akibat jangkitan COVID dan kemudian dipindahkan ke unit rawatan rapi sejak 5 hari lalu. Dikenali dengan sifat peramah, pemurah dan dermawan serta merendah diri menjadikan Allahyarham Tun Sakaran Dandai tokoh yang sangat disenangi sesiapa sahaja mendampinginya tanpa mengira pangkat dan darjat. Ketokohannya dalam memegang tampuk kepimpinan serta sumbangan terhadap pembangunan Sabah khususnya dalam mengangkat martabat ilmu agama menjadi sanjungan rakyat. Tun Sakaran dilahirkan pada 15 April 1930 di Kampung Air Sempurna, menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Sempurna sebelum melanjutkan pengajian di Sekolah Agama Islam Sempurna pada tahun 1945 hingga 1948. Allahyarham kemudian berkhidmat di Pejabat Daerah Sempurna sebagai kerani sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan Ketua Anak Negeri. Kerana minat dalam bidang politik, Tun Sakaran menamatkan perkhidmatan sebagai penjawat awam pada tahun 1960. Allahyarham Tun kemudian menganggotai Kabinet Negeri Sabah pada tahun 1974 dan dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah ke-8 pada 17 Mac 1994 hingga 26 Disember 1994. Tun Sakaran kemudian berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-8 bermula 1 Januari 1995 hingga 31 Disember 2002. Allahyarham juga pernah terlibat dalam pertubuhan bukan kerajaan, antaranya sebagai Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan mengasaskan Yayasan Sabdi yang memfokuskan usaha meningkatkan taraf sosioekonomi dan pendidikan serta menyebar kesusasteraan Islam. Jasa Allahyarham dalam bidang pendidikan dan syariat Islam amat dihargai apabila dilantik menjadi Chancellor pertama Universiti Malaysia Sabah UMS dan dianugerahkan Tokoh Malhijrah Sabah 2008 serta Tokoh Malhijrah Peringkat Kebangsaan 2017. Kepimpinan Tun Sakaran juga dapat didalami rakyat melalui Muzium Tun Sakaran memperingati jasa dan bakti beliau kepada rakyat Sabah termasuk Inabah Kamal Sempurna yang mempamerkan khazanah warisan daerah Pantai Timur. Hari ini,
30 Ogos 2021, Tun Sakaran menghembus nafas terakhir kira-kira 5.15 pagi tadi di Hospital Green Eagles, Kota Kinabalu dan dimakamkan di Makam Pahlawan Masjid Negeri Kota Kinabalu. Sementara itu, pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Sakaran Dandai. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam satu kenyataan berharap isteri Allahyarham Toh Puan Siti Rukayah Abdullah serta keluarga bersabar menghadapi dugaan berkenaan. Menurut Datuk Haji J, negara khususnya Sabah kehilangan seorang negarawan yang sangat berjasa terutama dalam bidang politik, pentadbiran dan agama. Jasa dan sumbangan Allahyarham Tun Sakaran sama ada dalam politik, pentadbiran dan agama amat besar nilai dan maknanya untuk negeri dan negara. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman pula menyatakan Allahyarham Tun merupakan seorang insan berhati mulia, agamawan, pejuang, tokoh politik dan pemimpin yang menjadi contoh terbaik dan banyak memberi nasihat serta rujukan lain. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Salih Said Keroak pula mengajak orang ramai mendoakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. Susulan penemuan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Beaufort semalam, usaha meletupkan bom lama berkenaan berjalan dengan lancar kira-kira pukul 2.45 petang tadi. Kerja pemusnahan dijalankan unit pemusnah bom Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob berkata, bom lama tersebut ditemukan sekumpulan pekerja binaan yang sedang melakukan kerja pembersihan di kawasan tapak pembinaan perumahan LPPB berhampiran Taman Wawasan kira-kira 10 pagi semalam. Mereka kemudian membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort untuk tindakan lanjut dan sepasukan polis telah diarah ke lokasi untuk pemeriksaan. Polis kemudian menutup kawasan tersebut untuk keselamatan orang ramai sebelum kerja pemusnahan bom dapat dijalankan. Program vaksinasi secara hadir terus atau walk-in khusus untuk warga Bandaraya Kota Kinabalu yang diadakan di Padang Merdeka hari ini mendapat sambutan menggalakkan. Menurut penyelaras program vaksinasi Kota Kinabalu, Outreach Bandar, Saiman Anggak, orang ramai mula hadir seawal 8 pagi dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Program berlangsung selama 3 hari ini menyediakan 200 dos vaksin sehari bergantung kepada bekalan disediakan Kementerian Kesihatan. Objektif kita ialah untuk mencapai kadar dalam 100% penduduk di Bandaraya Kota Kinabalu ini untuk diberikan vaksin yang pertama dan juga untuk mencapai pemberian vaksinasi penduduk kawasan bandar ini dalam tempoh 3 minggu ni, kalau boleh kita mau dapat dalam 200,000 lah. Saiman bercakap kepada pemberita ketika meninjau program vaksinasi Bandaraya Kota Kinabalu secara terus di Padang Merdeka. Program ini menyasarkan warga Bandaraya Kota Kinabalu berumur 18 tahun ke atas yang belum divaksin atau tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Orang awam disaran memanfaat usaha pemvaksinan berkenaan yang dijalankan hingga Rabu ini. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Kibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa setia kepada negara. Kembali bersama Farhan Nabila di Angkasa Puri. Silakan.